Baik, kembali bersama kami dan macam-macam komen yang telah anda kongsikan di Facebook berkaitan dengan apa yang anda suka di Bazar Ramadan. Sabar dahulu. Memang seronok kalau cakap soal makanan ni, tambah-tambah kat Bazar Ramadan. Kan? Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda sesuatu yang berlaku semalam. Kalau anda terlepas untuk saksikan siaran langsung Grammys, jangan risau, masih ada peluang untuk anda saksikan pemenang anugerah dan persembahan menarik dari BTS, Billie Eilish, Olivia Rodrigo dan ramai lagi. Jadi saksikan secara percuma di Tonton Cinema, tayangan masa terhad. Jadi jangan ketinggalan dan layari cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton sekarang. Okey, itu yang berlaku semalam. Hari ini kita nak berbalik kepada topik kita, Bazar Ramadan. Okey, tapi kan Sugi, sebenarnya kalau sepanjang bulan Ramadan, antara menu ataupun makanan yang dinantikan oleh ramai ataupun yang signifikan dengan bulan Ramadan ni ialah bubur lambuk. Betul. Saya kalau dapat bubur lambuk tu memang happy. Tapi ibu ayah saya pun rajin juga masak dekat rumah. Oh ya? Tapi yang ramai orang tahu bubur lambuk Kampung Baru. Bila sebut itu memang saja, famous. semua orang tahu kan? Katanya dah resepi ini adalah tu sejak turun-temurun selama 100 tahun. Dan tahun lepas mereka telah menyediakan 3,000 bungkusan untuk satu hari je tau. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai bubur lambuk Kampung Baru ini, jom kita bersama dengan rakan wartawan kita, Tasha. Silakan. Masjid Jami' Kampung Baru yang terletak di tengah kota raya Kuala Lumpur ini merupakan antara lokasi yang terkenal dengan penyediaan bubur lambuk setiap kali tibanya bulan Ramadan. Tahun ini lebih bermakna apabila kelonggaran ke fasa peralihan endemik diumumkan. Ramai perantau yang telah dibenarkan kembali ke tanah air untuk melepaskan kerinduan merasai bubur lambuk istimewa ini. Aktiviti memasak bubur lambuk kali ini dijalankan mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan kehadiran seramai 20 orang sukarelawan. Untuk kami di Masjid Jami' Kampung Baru, kita rasa very happy. Kerana jemaah dah boleh datang ke masjid, dah kita dah buat preparation untuk dimasak pada pagi ini. So kemeriahan tu memang sebenarnya kita ramai datang tolong-menolong, bergotong royong bersama-sama dalam ahli-ahli jemaah Masjid Kampung Baru. So bila ramai tu, kita memang kemeriahan tu tetap ada. Meskipun tahun sebelum ini aktiviti memasak dan mengedarkan bubur lambuk tidak dapat dijalankan secara meriah, namun pada tahun ini pihak masjid dapat menyediakan sebanyak 15 periuk yang dimasak secara serentak yang mengambil masa selama 1 hingga ke 3 jam sepanjang bulan Ramadan kali ini. Okey, untuk tahun ni, alhamdulillah kerana kerajaan baru mengumumkan yang kita bermula 1 April itu endemik, kita ada SOP yang ada tetapi tidak ketat. Jadi kita dah lebih ramai orang yang datang untuk menolong bersama. Macam dulu ada orang takut-takut because masih pandemik. Tapi sekarang bila endemik, the volunteers tu dan jemaah ramai betul yang nak membantu untuk memasak bubur lambuk. Bubur lambuk sudah semestinya menjadi antara makanan simbolik yang sering dinantikan sahabat tahun ketika bulan Ramadan. Dan ianya juga pastinya dirindui oleh mereka yang tidak dapat pulang ke tanah air selama 2 tahun setelah tidak dapat menyambut bulan Ramadan bersama keluarga tercinta. Pengedaran bubur lambuk secara meluas pada tahun ini sudah semestinya dapat mengembalikan nostalgia seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum ini, dan ianya dapat memeriahkan lagi suasana ketika bulan Ramadan kepada semua pengunjung. Okey, itu dia bubur lambuk Kampung Baru. Mungkin ada dalam kalangan anda yang pernah mencubanya, jadi anda tahulah macam mana rasanya kan. Okey, hari ini saya bersama dengan Puan Mahani untuk berkongsi resepi ayam golek. Puan Mahani, ada orang dah komen di Facebook katanya suka ayam golek dan saya dah pakai apron macam saya nak masak sekali. Tapi sebenarnya Puan Mahani akan tunjukkan macam mana nak siapkan ayam golek ini. Okey, kalau lihat ni yang dah siap besar seekor. Kalau biasa nak buat ayam golek ni Puan Mahani, katanya 16 tahun dah menjual ayam golek Sungai Buloh ni ya. Okey, apa keistimewaannya? Keistimewaannya rempah dia memang rempah asli lah, kita blend rempah-rempah sendirilah. Oh, okey. Dalam sehari tu, sebab saya tengok Instagram ayam golek Sungai Buloh, ada mesin khas dia kan untuk golekkan ayam dia. Dalam sehari tu berapa ekor ayam?
Kalau bulan puasa 250, 300 macam itulah. Okey, baik. Dan hari ini mungkin mereka nak cuba buat ayam golek sendiri di rumah. Apa antara bahan-bahan yang perlu mereka ada kalau nak buat ayam golek ni? Oh ya, ni bahan-bahan untuk ayam golek. Kena ada ayam lah pastinya. Pastinya ada ayam lah. Ni ketumbar, jintan manis, jintan putih. Bawang putih, ni asam keping. Baik. Kalau tak ada asam keping, asam jawa pun boleh. Boleh. Lengkuas, serai, halia. Okey, jadi kita bawang merah. Lepas tu kita blend sekali. Kisar semuanya sekali, dapatlah paste dia. Selepas semua barang-barang ni dikisar, ni dia punya bahan dia. Okey, baik. Lepas tu kita nak letakkan ayam tu, kita perap dia macam mana? Atas, dalam, semua bahagian dia lah. Kita perap semua kat luar, kat dalam, celah-celah dia semua kita kena perap biar dia ada rasa. Okey. Dan sebelum kita perap tu kita cucuklah sikit untuk meresap dalam dia. Okey, biar rasa dia terasalah. Dia masuklah dia kan, dia sebati dengan ayam tu sekali. Tapi nak tanya, bila nak pilih ayam ni, ada teknik tak untuk kata bila dah perap tu lagi sedap? Kalau kita pilih ayam yang kecil ke, ayam yang besar ke, jenis ayam tu? Oh, ada. Tapi ramai customer suka ayam yang kecil lah. Kalau nak buat kat rumah macam tu lah. Dia cakap ayam yang kecil tu lagi manis lah. Tapi ada juga yang suka ayam besar. Kalau keluarga besar perlukan ayam yang besar. Okey. Tapi katanya di ayam golek Sungai Buloh ada ayam golek pepper juga. Ayam golek black pepper. Black pepper. Okey. Yang tu macam mana pula? Black pepper rempah dia sama jugalah. Tapi dia cuma black pepper tu di blend sekali, digaul sekali lah. Okey. Dia cuma tambah black pepper lah. Okey. Mungkin kan Puan Mahani boleh tunjuk bila nak perap tu macam mana awak tunjukkan kasih sayang pada ayam tu. Awak perap macam mana? Dalam tu mungkin boleh tunjuk sikit kat mereka. Boleh. Berapa banyak rempah kat dalam tu. Memang nampak kau lah bagi saya. Dan kalau katakan ayam golek madu pula. Macam ayam golek madu macam mana pula? Madu tu kita letak lepas bakar. Tak, kita ayam golek madu. Kita rempah dia macam ni juga. Tapi black pepper tak ada. Cuma kita black pepper tu tukar dengan madu. Dalam rempah lah kita gaul sekali. Lepas tu baru kita perap. Nampak tu. Cara perap dia kita pegang dia macam ni. Dia tak boleh manja sangat. Tak boleh. Tak boleh manja nanti sangat. Jatuh. Okey, dia kan pada mereka. Dia tak boleh dengan senduk-senduk tak boleh. Dia kena tangan juga. Okey, tangan juga. Dia kena sapu. Kita mandikan ayam. Kita mandi dia macam mandi baby. Celah-celah dia semua. Biar dia ada rasa kan. Kita balikkan dia. Okey, kalau kat kedai, Puan Mahani akan menggunakan mesin. Kalau kat rumah kita guna ketuhar atau oven je lah kan. Jadi berapa lama untuk bakar ayam tu? Kalau dalam oven macam ni kan, dia... Okey, saya tolong buka kan. Memandangkan tangan Puan dah ada rempah. 30 minit lah. Okey. 30 minit pada suhu 250 darjah Celsius lah. Jadi yang ni dah boleh masukkan untuk yang ni dah boleh masuk. Okey, baik. Ini pinggan yang boleh masuk oven Ni pinggan yang boleh masuk oven. Okey, microwave. Kalau tak ada pinggan pun boleh letak macam tu je. Boleh angkat dengan ni. Okey, kalau nak guna pinggan ataupun tray, gunakan yang friendly dengan oven ataupun microwave anda lah ya. Lepas tu macam tu. Baik, dan kita biarkan dia masak. Dan hasilnya selepas dah masak, ini dia hasilnya. Okey, Puan Mahani. Tadi kan kami kongsikan yang sekarang ni dengan harga bahan mentah yang meningkat, harga makanan pun meningkat juga. Kalau seekor yang besar ni berapa ringgit? Kalau yang besar ni RM25. RM25 sangat berbaloi. Saya rasa keluarganya ada 6 orang boleh makan. Kalau 8 orang pun boleh kalau makan yang tak kuat makan sangat. Jadi di mana lokasinya dan laman IG Ayam Golek Sungai Buloh? Di IG Ayam Golek Sungai Buloh lah. Di depan kuartus Askar Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, Fasa 3 U19. Okey, itu alamatnya. Tapi kan kalau datang kena datang seawal pukul berapa kalau nak beli? Sebab takut habis ke apa kan? Pukul 3 lah. Pukul 3? Pukul 3, pukul 2 macam tu lah kalau bulan puasa. Kalau bulan lain pukul
11 tu dah start dah. Okey, sekarang 12.30. Kalau anda nak cuba, bolehlah, sempat lagi pergilah pukul 2 pukul 3 nanti. Cakap tengok kat WHI tadi ya. Ya. Okey, baik. Dan kalau anda di rumah nak cuba, bolehlah mencubanya ayam golek Sungai Buloh. Tapi sebelum itu, saya nak tanya, apakah ini? Ini sos dia ke? Ni sos dia. Untuk makan dengan ayam golek? Ya, ni pencincah dia. Kita dah masak cili, cili besar, cili kecil, lada hitam, gula, serbuk tepung kanji sikit. Okey. Kita dah masak bagi mendidih baru. Okey, ini pun mungkin anda boleh cuba di rumah, buat sosnya, buat ayam golek sendiri. Macam senang je nak buat Tapi kadang-kadang kita malas sikit, boleh terus beli. Okey, baik, terima kasih Puan Mahani. Mungkin mereka akan mencubanya di rumah, dan kalau anda cuba bolehlah kongsikannya bersama dengan kami di WHI. Dan Hawa tadi berkata Hawa suka beli murtabak di Bazar Ramadan. Dan hari ini Hawa pun nak kongsikan bersama dengan anda menu murtabak. Silakan Hawa. Ya, cukup bertuah ya saya hari ini dengan Raja Murtabak. Saya bersama dengan Encik Raja Zakaria Raja Hamid dari Wangsa Grill House. Okey, tebal sikit. Tebal, selamat menyambut Ramadan. Helikopter lagu mana? Helikopter kena pusing lebih sikit. Kena pusing lebih sikit. Bila pusing lebih sikit, dia punya murtabak tu jadi lembut. Okey, dan anda penonton WHI pun hari ini cukup bertuah sebab Encik Raja ni sebenarnya dah 32 tahun ya buat murtabak. Usia tu lagi tua ni saya, Encik Raja. Ya, betul. Okey, apa istimewa ataupun rahsia ni sampai murtabak ni boleh tahan sampai lebih 30 tahun, Encik Raja? Rahsianya sangat senang. Kita kena fokus, kita kena betul-betul menjaga SOP resepi itu sendiri. Sebab kita punya rempah ni sangat istimewa. Sekarang ni kita tengah buat yang terbaru adalah Raja Murtabak Silent Steak. Okey, itulah saya bila pergi ke pasar malam tak ada orang buat macam ni. Biasanya mereka letak satu senduk macam tu saja. Yang ni apa dia tadi, steak ya? Steak, shallow steak. Medium well. Jadi kita tengok bila kita Raja Murtabak ni, murtabak tu dengan daging yang di slice dengan aroma daging tu sendiri memang sangat-sangat menyelerakan lah. Saiz murtabak pun jadi ekstra besar sikit lah kan. Okey, dan saya sebenarnya nak jugalah cuba buat murtabak kat rumah ni. Senang ataupun tidak kalau kita nak buat portion untuk 3-4 orang makan ni? Sebenarnya tak susah tau, Hawa. Murtabak ni paling penting adalah dough dia. Kalau kita tak boleh tebal, okey, kali ni saya kata kalau tak boleh tebal kan, saya buat apa tau? Kita tarik. Tapi cara uli dia kena betul lah. Jadi murtabak ni dia tak perlu macam roti canai lembut, dia kena keras macam ni. Ni saya tak tebal tapi boleh. Nampak? Okey. Itu boleh kan, boleh buat kat rumah. Alah, ini orang yang dah 32 tahun je Raja. Okey, tapi kan saya rasa kebanyakan daripada kita ni kalau makan murtabak, kalau boleh nak isi yang lebih tau. Kau boleh nak kulit yang nipis. Tapi ada kadang-kadang bila kita beli tu kulit dia ekstra tebal pula. Kenapa? Sebab tu tepung tu tak boleh tebal sangat. Kita kena tebal dia, boleh katakan halus. Lepas tu isi dia kena banyak. Kalau kita katalah macam Wangsa Grill House ni, dia menyediakan murtabak shallow steak. Sangat-sangat berbaloi. Sebab apa, steak pun RM50 lebih. Tapi kita bagi promotion RM30. Oh, RM30. Dengan shallow steak dia. Okeylah, memang cukup berbaloi. Yes. Jadi murtabak Wangsa Grill House pun dah 10 tahun dekat Wangsa Maju. Jadi kira dengan Raja Murtabak ni sesuai. Okey. Dan bila tadi Cik Raja pun kata tak mustahil untuk kita nak buat dekat rumah ni kan. Sambil-sambil tu boleh kongsilah untuk nak buat dough yang perfect tu. Okey, kalau kita nak buat setengah kilo, setengah cawan air, lepas tu kita gaul ikut sesuai lah lembut dia, lepas tu kita letak garam, gula, susu. Tiga adunan tu memang sangat-sangat senoning lah dengan dough gitu. Lepas tu kalau kata nak murtabak, kita mesti ada bawang. Rempah dia kalau kat rumah tu ada rempah kari, ada kurma. Kita campur saja. Campur je. Ikut sesuai dengan cita rasa kita sendiri. Bagi saya murtabak ni yalah macam awak cakap 32 tahun kan. Kita try lah, practice dan practice je. Kita boleh cuba. Showkan kalau siapa-siapa buat kat rumah tu, apa ada rempah kat rumah kita adun je. Yang penting ada bawang, kita tumis sampai naik bau. Letak ayam ke, daging ke, kambing.
Dan kita kacau, kalau tak boleh tebak macam saya cakap, tarik je. Tarik saja ya. Teknik tu pun penting juga, Cik Raja. Okey, murtabak ayam kita biasa dengar. Murtabak daging ada. Selain daripada steak juga, apa murtabak lain yang disediakan Wangsa Grill House ni? Okey, kita ada ayam, daging, kambing, mix. Mix ya? Yes. Mix campur ayam daging? Ya, ayam daging boleh, ayam daging kambing boleh. Kita ada mozzarella cheese. Mozzarella cheese pun ada juga. Betul. Di sana berbagai. Kita nak rasa kalau orang nak makan pizza Malaysia, boleh katakan pun ada. Mana mozzarella cheese tarik sampai apa orang kata terjual. Okey, yang paling mendapat perhatian permintaan yang mana, Cik Raja? Kambing. Kambing belum puasa ni? Yes. Kalau kambing tu letak je habis. Ya. Di TTDI, kita ada banyak cawangan sebenarnya. Wangsa Grill di Wangsa Maju, kita ada di Sungai Merak, Indah. Bazar ni Ceras, Bangsa, berbagai tempat. Dan kita dah memang setiap tahun kita akan di Lemak Pelangi open. Okey. Bila saya tengok murtabak Cik Raja ni, saya rasa makan begitu saja, makan dia saja pun dah cukup dah. Betul. Jadi kalau orang ni ada setengah orang dia suka cicah kan, kuah kari ke apa. Kalau dengan murtabak Cik Raja ni macam mana? Itulah. Sesuai nak dengan kuah mana? Macam murtabak ni dia tengok customer. Kadang-kadang dia kata, saya makan macam tu pun dah sedap. Ada orang dia suka makan yang bawang, ada orang suka makan yang kari. Kita tengok situasi siapa yang kalau rasa nak makan yang betul-betul original, kita makan biasa je. Tak mau letak kuah apa semua. Sebab rempah tu dah diadun sesuai dengan makan begitu saja. Sebab kita ada daging dia, dah memang dah ada rempah apa semua. Jadi kita makan sesuai. Makan begitu saja. Ini sangat-sangat mencabar di waktu tengah hari ini. Dan pastinya kalau penonton WHI nak dapatkan murtabak daripada Wangsa Grill House ni, laman media sosialnya? Wangsa Grill House. Instagram, Facebook. Lepas tu macam-macam boleh order lah. Okey. Jadi kalau nak mudah, anda hanya ke Instagram wangsagrill_house ya. Hanya ke Instagram dan juga Facebook. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Raja bersama kita hari ini. Jemput kami. Tak sabar saya nak berbuka maghrib nanti ya. InsyaAllah kami akan banyak lagi menu akan kami bawakan kepada anda di WHI, tapi kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.